Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara teknologi atau inovasi yang saya kagum dekat arena DIY PC untuk tahun 2024 adalah motherboard yang dia punya connector tu dekat belakang. Kalau Asus dia panggil BTF motherboard. Kalau MSI dia panggil Project Zero. Kalau Gigabyte tak silap saya dia panggil Steph. Teknologi ni mereka sebenarnya labelkan sebagai backside I/O motherboard. Kenapa saya kagum adalah kerana kalau anda nak pakai motherboard ni, anda kena tukar casing sekali. Anda tak boleh nak simply ambil motherboard tu pasang dekat casing sebab dia punya lubang connection tu takkan kena. Actually dalam video kali ni saya nak kongsikan dengan anda satu casing terbaru dari Deepcool iaitu CG580 yang mana casing ni anda boleh guna dekat motherboard biasa, anda pun boleh guna dekat motherboard backside I/O connector ni lah. Nanti saya tunjuk kepada anda dia punya casing tu macam mana. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Untuk projek kali ni supaya anda clear cut, saya pakai motherboard dari Asus iaitu Asus TUF Gaming Z790 BTF Wi-Fi, prosesor Intel Core i7 13700K, RAM Kingston Fury Renegade White Edition 32GB DDR5, cooler saya guna cooler terbaru dari Deepcool iaitu Deepcool Mystic ARGB 360, storage Kingston NV2 PCIe 4 NVMe SSD 1TB, graphic card saya pakai Sapphire Radeon RX 6700 XT, personal graphic card saya, power supply saya pakai yang baru juga dari Deepcool iaitu Deepcool PN750M. Tema kali ni putih hitam, in a way nampak cantik jugalah. Puji diri sendiri guys. Dan casing ni CG580 ni adalah sebuah mid tower untuk motherboard yang bersaiz ATX. Jadi saiz dia agak besar. Panjang casing ni adalah 437mm, lebar dia dalam 235mm dan tinggi 501mm. Dan disebabkan side panel dan juga front panel dia dari tempered glass yang tebal, casing ni agak berat dalam 7.9kg. That's why saya tak recommend anda letak casing ni di atas meja. Kalau anda masukkan hardware, simply dapat 10kg macam tu. Design casing ni lebih kepada aquarium lah. Maksud saya, kita boleh nampak anything yang kita pasang di dalam dia. But actually dia meet the purpose. Sebab tujuan utama orang pakai backside I/O motherboard ni adalah untuk show off, untuk tunjuk yang dia punya setup tu clean, tak ada kabel. Jadi dengan adanya casing ni, dengan konsep yang macam ni, kita memang boleh tunjuk 100% apa yang kita pakai dekat kita punya motherboard. Untuk tempered glass front panel, kita tak boleh nak cabut. Dan branding Deepcool ada dekat depan, I/O port semua ada dekat atas. Dia main dengan satu power button, reset button, audio jack dan juga dua USB-A 3.0. Dalaman casing ni memang luas. Kalau ikutkan, kita boleh pasang graphic card yang panjang dia 410mm. Untuk ketinggian CPU cooler kita boleh pasang sampai 176mm. Cuma untuk video kali ni saya pakai liquid cooler terbaru dari Deepcool iaitu Deepcool Mystic 360 ARGB all-in-one liquid cooler. Jadi kita tak perlu nak risau sangatlah dari segi ketinggian CPU cooler tu. Dan tentang kipas kan, unfortunately casing ni dia tak main dengan mana-mana kipas. Dekat belakang ke depan tepi memang tak ada. Nak tak nak anda kena beli secara berasingan lah. Cuma kalau nak pasang kipas tu, kita boleh pasang 3 biji kipas 120mm dekat bahagian tepi. Kita boleh pasang 3 biji kipas 120mm di bahagian atas and 1 biji kipas 120 ataupun 140 di bahagian belakang untuk dia punya exhaust fan. Dia punya bahagian atas top panel dengan kita punya motherboard, space tu sangat luas. Jadi kalau kita nak pasang kipas dan juga radiator seperti mana yang saya buat, boleh, tak ada masalah. Anda kena tahu satu benda, radiator untuk Deepcool Mystic ARGB 360 AIO ni dia sedikit besar berbanding dengan standard 360 radiator yang lain, but casing ni mampu muat dengan elok. Ini bagus tentang CG580 dari Deepcool ni. Just a side story, macam saya bagi tahu, cooler ni saya pakai yang paling latest dari Deepcool. Ini adalah kita kata generasi yang kedua dah sebenarnya. Deepcool
Deepcool Mystic 360 ARGB AIO liquid cooler. Yang best tentang cooler ni bukan takat dia punya performance tu mantap, tapi dia datang dengan satu fully color display untuk dia punya water block. Kita boleh tunjuk status semasa PC kita dekat sini, ataupun kalau anda nak letak gambar, anda nak letak GIF pun tak ada masalah. Download je dia punya software dari official website, and dia punya software sangat-sangat membantu lah. Alright, balik kepada produk utama iaitu Deepcool CG580. Dari segi kabel management, sinilah beza antara casing biasa dengan backside IO motherboard case ni. Backside IO motherboard macam Deepcool CG580 ada banyak gila lubang sebab dia nak bagi laluan untuk port-port yang biasa ada dekat motherboard. Kalau anda perhatikan di setiap bucu motherboard kita tu, atas kiri dan bawah lah, atas kiri dan bawah memang ada lubang untuk kita pasang contoh kabel power supply ataupun contoh kabel audio. Contoh lagi macam 24 pin yang saya tunjuk kepada anda ni lah. And sebenarnya kalau anda nak pakai motherboard biasa pun boleh, dia punya lubang laluan kabel pun on point. Just special case ni dia support motherboard pelik macam Asus TUF Z790BTF ni lah. Jadi bila kita pasang hardware, bahagian hadapan akan nampak clean. Cuma setup saya ni tak clean sangat disebabkan graphic card saya masih pakai graphic card biasa. Anda boleh tengok kabel PCIe power supply dari graphic card saya turun ke bawah. Kalau saya ada graphic card BTF, dan ketika tu memang anda just nampak kabel dekat water block sahaja. Memang nice punya. Side story kedua. Kalau anda perasan, kabel untuk power supply yang keluar dari graphic card tu dia halus, sebab saya pakai power supply terbaru dari Deepcool iaitu Deepcool PN750M. Ini adalah sebuah fully modular power supply. Semua kabel kita kena pasang sendiri dan dia dah pun PCIe 5.1. Nak guna RTX 4080 tak ada masalah. Dari segi estetik, apa yang best dekat power supply ni macam saya tunjuk kepada anda tadi, dia punya kabel halus-halus, memang cantik, tak nampak tebal, tak bulky macam standard kabel PSU yang lain. Overall, Deepcool CG580 ni is a very nice casing. Lagi-lagi kalau anda nak buat setup yang inovatif untuk 2024 pakai BTF motherboard dari Asus ataupun MSI Project Zero ataupun Gigabyte Stealth, boleh, anda boleh pakai CG580. Casing ni luas, dia punya airflow pun mantap, dia punya design pun cantik, dia punya lubang laluan kabel, everything perfect lah. Anda nak pakai dekat motherboard biasa pun tak ada masalah. Dua benda sahaja yang saya terkilan dekat casing ni. Yang pertama adalah dia tak datang dengan mana-mana kipas. Sepatutnya bagilah satu biji dekat bahagian belakang kan. Dan yang kedua, sebab dia punya PCIe slot dekat belakang tu dia jenis kena patahkan. Dia bukan kita kena unscrew dan screw balik, tak ada. Dia jenis patahkan. Jadi kalau anda nak jual balik casing ni lepas guna, dia punya second hand value tu akan drop lah. Itu dua benda yang saya terkilan dekat Deepcool CG580. Yang lain tak ada masalah. Nanti kalau anda berminat untuk beli, tekan link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, jumpa lagi.